Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammimil khair. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, duyufur rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafa' syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan untuk kita bersama-sama menghadirkan diri ke dalam rumah Allah sebagai tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab masjid adalah rumah Allah. Jadi kita mai rumah Allah, kita jadi tetamu Allah. Alhamdulillah. Jadi siapa yang nak selalu jadi tetamu Allah, datanglah ke masjid-masjid. Ke masjid-masjid, maka kita menjadi duyufur rahman, tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah di dunia ni kita dah acap kali, dah kerap kali menjadi tetamu Allah, sudah pastilah di akhir nanti kesudahan hidup kita juga, dan ketika bangun kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita terus menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan kasihi sekalian, kita masih lagi kita kata berada di akhir Rejab. Dah nak masuk Syaban dah. Masuk ke Syaban dah kan? Masuk dah. Masuk Syaban, Ramadan. Ialah bulan Rejab ini dikenali bulan Isra' Mi'raj. Satu bulan, satu peristiwa besar, mukjizat kubra yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila disebut cerita tentang Isra' dan Mi'raj untuk membezakan Islam dan kafir. Siapa percaya jadi Islam, siapa dak ragu-ragu kafir. Begitu. Teruji iman kita daripada zaman Nabi sampai zaman Allah. Jadi apabila sebut bagi orang mukmin yang beriman kepada Allah, apa diceritakan tentang Isra' Mi'raj, akan bertambah iman takwa dia kalau dia sebagai seorang mukmin. Adapun orang yang tidak beriman dengan Allah, apabila dengar cerita Isra' dan Mi'raj, bertambah kufur dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ahli beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah satu anugerah, satu fardu ibadat yang Allah yang kita kata amat istimewa. Sebab apa? Difardukan sembahyang ini tanpa perantaraan Jibril. Tanpa perantaraan Jibril. Nabi di Isra' dan Mi'raj naik ke langit, menghadap Allah, terima secara langsung sembahyang itu sendiri. Jadi macam mana Nabi Isra' Mi'raj dengan Allah, terima secara langsung sembahyang dengan Allah, begitulah kita hubungan kita ketika mana kita takbir Allahu Akbar dalam keadaan kita menghadap pada Allah, sebenarnya kita sedang bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri menyebut ketika mana orang yang faham betul sembahyang Allahu Akbar, dia angkat Allahu Akbar ketika
dia dah hilang daripada dunia. Dia dalam perjalanan menuju akhirat. Takbir Allah Akbar, putus dia dengan dunia. Hasan Basri kata, biarlah dia berada dalam perjalanan akhirat, dalam keadaan kita bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu sembahyang tuan-tuan, bukan satu perkara kecil. Cuma dalam kita duk sambut Isra' Mi'raj, jadi masih lagi tak apa nak faham. Faham lagu mana? Sembahyang. Ialah sembahyang. Sembahyang macam mana? Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Yang kita duk faham, sebahagian kita faham, ya betul. Sembahyang kita kata di sudut bacaan, di sudut perbuatan, di sudut hati. Satu lagi kita terlupa. Lupa mana? Nabi kata sembahyang seperti mana aku sembahyang. Nak gambarkan Nabi sembahyang, Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Kita pun heran pelik. Sambut Isra' Mi'raj, masjid dah tak penuh situ. Maknanya tak tersentuh, tak sampai. Sedangkan Nabi kata sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Aku sembahyang macam mana? Nabi tak tinggal sembahyang berjemaah. Sampai di medan perang, berhadapan dengan kematian, Nabi tak tinggal untuk sembahyang berjemaah. Hak tu Isra' Mi'raj. Itu yang kita nak kena faham. Hari ni duk tekan, bagus tekan di segi kata sudut bacaan, nak sahkan sembahyang, kita kata sudut perbuatan, bagus. Tapi kita lupa hak Nabi kata sembahyang kamu macam sembahyang aku. Nabi tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Dalam keadaan uzur, dalam keadaan sakit pun diusung oleh sahabat untuk masuk masjid sembahyang berjemaah. Hak ni kita kena betul balik. Hak ni kita kena beri penekanan balik. Biar kita kata, jadikan bermula kita kata bulan Rajab dan seterusnya lah. Cuma bulan Rajab ni kita kemuncakkan sikit. Jadi bulan sembahyang. Macam kerajaan Kelantan dah buat dulu. Dah nampak banyak berjaya. Apabila pihak kerajaan kita kata menghebahkan, merakyatkan dengan sembahyang. Sebab apa? Kemuncak Ramadan nanti ni, kalau kita bulan Rajab dah, kita dah pulun jaga sembahyang, masuk Syaban, mai Ramadan, barulah kita ada nikmat dia. Nak sembahyang tarawih tu dia rasa nikmat. Barulah kita kata selepasnya hebat. Ni kita kata Isra' Mi'raj itu. Hak ni kita nak kena betul-betul tuan-tuan. Betul-betul. Dan kita tahu dalam perjalanan Isra' Mi'raj itu kita juga Nabi diperlihat tontonkan bagaimana hal ahli syurga, bagaimana hal ahli neraka. Begitu juga dalam perjalanan Nabi. Nak mi'raj Nabi tu, Nabi mula di masjid. Mula di masjid. Sampai daripada Masjidil Haram, dalam perjalanan ke Ardut Tayyibah, Madinah lah ni lah. Hak jadi tapak Masjid Nabawi. Nabi berhenti sembahyang situ. Dan hari ni jadi tapak Masjid Nabawi. Sampai kita kata di Tursina, sampai ke Masjid Al-Aqsa. Apa Nabi nak abad kita? Bahawa kehidupan kita tak boleh pisah dengan masjid. Kehidupan kita kena ikatkan diri kita dengan rumah Allah. Kena ikat. Sungguh-sungguh. Bukan kita kata perkara kecil, kena ikat betul-betul dengan rumah Allah. Bahkan Nabi sebut orang salah maknanya di antara golongan, salah satu golongan 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah pada hari kiamat adalah pemuda hatinya yang terikat dengan rumah Allah, pemuda yang berulang alik daripada rumah ke rumah Allah Ta'ala, terikat. Jadi kita nak kena fahamlah, kalau pemuda hati yang terikat dengan rumah Allah akan mendapat naungan arasy Allah, amat malanglah kalau tua tak main masjid lagi. Kita rasa tak pelik, rasa tak heran kalau orang muda tak main masjid. Tapi rasa pelik kalau orang tua tak main masjid. Nampak situ tuan-tuan. Jadi Isra' Mi'raj adalah ikatan. Nabi beri pandu macam mana kehidupan kita jangan pisah di masjid. Yang seterusnya kita tengok
beberapa pengajar ringkas kita kata dalam Isra Mi'raj. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, apa Nabi buat tuan-tuan? Nabi mengimamkan sembahyang yang dimakmumkan oleh para nabi-nabi dan rasul. Apa ni? Isra Mi'raj bahawa tuntutan sembahyang berjemaah. Nabi jadi tu imam. Maknanya malaikat nabi-nabi boleh ikut jadi makmum. Itu baru kita faham Isra Mi'raj. Dan Nabi juga dalam perjalanan kita kata daripada Masjidil Aqsa nak naik ke Sidratil Muntaha, tuan-tuan, apa Nabi? Di antara satu tingkat ke satu tingkat lagi, Nabi memberi salam dan diucapkan salam. Jadi Isra Mi'raj ialah kita menghulurkan perdamaian, menghulurkan perpaduan. Nabi beri salam sampai ke muncak kita kata ketika mana menghadap Allah. Itu kita kata dia dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Dan dibaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu semua ucapan-ucapan salam. Yang mana? Perjalanan Nabi yang dibawa oleh Nabi. Jadi Nabi bawa satu perdamaian. Hak ni kita nak kena terjemah dalam kehidupan. Kena sebarkan salam, kena sebarkan kasih sayang. Ini Nabi, tuan-tuan. Cuma dibawa cerita kepada kita tentang Isra Mi'raj. Dan di situ kita kata untuk membezakan Islam dan kafir. Islam kafir macam mana? Kalau logik akal memang tak lah. Duduk di Masjidil Haram, tahu-tahu naik ke langit, turun balik. Lagu mana? Bagi orang yang tak ada iman. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ketika mana didatangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, setelah mana Nabi habaq kat mereka, kata Nabi malam berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, turun balik pagi tadi. Mereka dengar-dengar cari Abu Bakar dulu lah. Cari Abu Bakar. Sebab mereka tahu inilah orang maknanya yang terutama. Cari Abu Bakar. Apabila tahu Abu Bakar, jumpa Abu Bakar. Abu Bakar, kami nak habaq kat hang. Apa nak habaq? Cerita tentang Muhammad. Kalau cerita daripada tentang Muhammad ini, hampa tak habaq aku percaya dah. Lah dia kata dengar dulu. Dengar dulu. Dah lah kalau cerita tentang Muhammad, betul Muhammad habaq, aku percaya. Lepas tu depa pun cerita. Kata Muhammad semua ni daripada Masjidil Haram ke suatu sampai kena lagi turun balik. Macam mana pendapat hang Abu Bakar? Lah, aku kata dia awal lagi tadi. Kalau betul itu cerita Muhammad, aku percaya. Iman Abu Bakar tak berganjak, tuan-tuan. Tak berganjak. Keimanan dengan sabdanya Nabi. Tu iman Abu Bakar. Sebab tu disebut iman Abu Bakar ni, kalau letak satu timbangan, iman Abu Bakar, ambil iman umat ini letak di sebelah, iman Abu Bakar lebih berat. Tu yang dapat title As-Siddiq. Tak ada satu ragu pun apa yang disabdakan oleh Nabi. Kita ni duk kira boleh tak boleh lagi, sesuai tak sesuai lagi dengan majmuknya, dengan berbagai-bagai kita. Abu Bakar tak ada, tuan-tuan. Kalau itu qala Allah, itu qala Rasul, tak ada. 100%. Itu cerita iman Abu Bakar. Kita balik pada kitab sikit, tuan-tuan. Panas je sikit. Balik pada kitab kita, tuan-tuan, muka surat kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Muka surat 61. Dahlah cerita Isra Mi'raj pun cerita bab neraka juga. Dahsyatnya dan ngerinya ketika kiamat. Bafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah kama waladatuhum ummahatuhum jufatan uratan. Faqalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ar-rijalu wan nisa? Qala na'am. Faqalat Aisyah,
wa sawatah yanzuru ba'duhum ila ba'd fadaraba ala mankibiha wa qala ya ibna abi Quhafa syughilan nasu yawma idzin anin nadhari wa shakhisu bi absarihim ila sama muqufina 40 sana la ya'kuluna wa la yashrabun faminhum man yablughu al-arqu qadamaihi wa minhum man yablughu saqaihi wa minhum man yablughu batnah wa minhum man yuljimuhu al-araqul iljaman min tulil wuquf summa taqumul malaikatu hafina min hawlil arsh fayamurullahu munadiyan yunadi aina fulan bin fulan fayashrifun nasu ru'usahum lidhalika as-sawti wa yakhruju dhalika al-mudadi min dhalika al-mawqif fa idza waqafa bayna yaday rabbil alamin qila aina ashabul madhalim fayunadi rajulan fayu'khadhu min hasanati wa tadfa'u man zalamahu fayawma idzin la dinara wa la dirhama illa akhdhul hasanat wa raddun minas sayyi'at fala yazalun yastawfuna min hasanati hatta la yabqa lahu hasanah fayu'khadhu min sayyi'atihim faturaddu alayhi fa idza faragha min hasanatihi qila lahu irji' ila ummikal hawiyah fa innahu la zulmal yawm innallaha sari'ul hisab fala yabqa yawma idzin malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala syahidun illa dhanna lima yara min shiddatil hisab alla yanjua illa man asamahu Allah. Ini cerita bagaimana padang mahsyar yang bakal kita berhadapan. Apa daripada hadis Ibn Abbas ini menceritakan bahawa Nabi sabda manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan daripada perut ibunya dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang bulat. Lalu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah berkata kepada Rasulullah, lelaki dan perempuan berkumpul ya Rasulullah. Lelaki perempuan seorang pun tak ada pakaian, telanjang boleh. Lalu Rasulullah kata apa? Jawab Nabi, ya. Semua bangkit, tak ada surat benang. Lalu Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah berkata, alangkah malunya. Yalah, malu. Kemaluanku dapat melihat setengah kepada yang setengahnya. Setengah daripada yang setengahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul bahu Sayyidina Aisyah berkata, wahai putri dari putri Abu Quhafah, kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan melihat itu. Tak ada orang nak tengok hak aku dah. Dalam suasana yang menakutkan, yang menggerunkan. Tak ada nak fikir dah hak tu tuan-tuan. Hak dok fikir ni orang tak ada, maknanya orang tak ada kerja. Hak dok jadi celaru lah ni. Kalau orang sibuk dengan kerja dia, tak ada nak fikir benda-benda macam tu. Ni sampai begitu. Dan nak tengok sendiri tuan-tuan, masa duduk di Mesir dulu, masa berlaku gempa bumi 93, turun tak pakai apa. Ada hak pakai spender, ada tak pakai apa. Turun bangunan lari tengah. Pasal pun tengok bangunan berkocak tuan-tuan. Memang ada mati masa tu. Tu kita kata baru gempa bumi. Gempa bumi turun tak sedap apa, tak pakai apa. Tu hak nak kata hadis Nabi ni lah. Di dunia pun turun pakai surat pendek, di dunia turun tak pakai surat benang. Cuba bayangkan. Ni hak tengok betul-betul dengan kepala tuan-tuan. Tengok betul-betul, lari. Takut turun daripada rumah tuan-tuan. Dia sebab di Arab ni jenis rumah flat 2, 3, 4 tingkat tuan-tuan. Turun begitu. Nak membenarkan apa yang Nabi sebut ni, nak meyakinkan lagi. Sebab tengok dengan mata kepala.
Dia sendiri tak sedar diri dah. Begitulah di padang mahsyar nanti ni. Kita kata dalam keadaan walaupun tak ada berpakaian pun, tak ada dah. Tak ada. Sebab apa tengok Nabi kata sini? Sebab orang-orang semuanya mengarahkan pandangan mereka ke langit. Duk dongok ke langit, tengok ke atas semua. Berdiri selama 40 tahun tidak makan dan tidak minum. Tak makan, tak minum. Dan ada yang berpeluh sampai ke tumit. Ni sangat tak baik. Siapa berpeluh di padang mahsyar, sangat-sangat tak bagus. Sebab tu biarlah kita berpeluh di dunia dalam melakukan taat kita kepada Allah. Biar kita berpeluh di dunia dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Biar kita berpeluh di dunia dalam kita melakukan amal-amal kebajikan. Kita mengharapkan peluh kita ni cukup di sini. Jangan keluar dah di padang mahsyar. Kalau keluar di padang mahsyar, alamat tak baik. Jadi dalam kita dah buat kerja, peluh keluar, ya Allah, niat dalam hati, ya Allah, biarlah aku peluh di dunia, tapi aku jangan berpeluh di padang mahsyar. Tengok sini. Ada yang peluh sampai ke tumit. Ada yang berpeluh sampai ke betis. Ni berdasarkan dosa masing-masing. Ada yang peluh sampai ke perut. Ada yang peluh sampai ke mulut. Kerana lamanya berdiri. 40 tahun tuan-tuan. Kemudian berdiri para malaikat mengelilingi arasy Allah. Lalu Allah menyuruh mereka memanggil si fulan bin si fulan. Panggil seorang-seorang. Maka semua yang hadir melihat orangnya. Tu dia. Panggil seorang tuan-tuan. Cuba pegang, satu umat akan melihat. Cuba bayangkan berapa juta bilion manusia daripada umat Nabi Adam. Kita pun tak tahu lama mana lagi orang akan ada ni, tak tahu banyak mana. Dipanggil seorang-seorang. Bukan pakai package. Panggil seorang-seorang. Cuba fikir tuan-tuan. Betapa mengerikan perhimpunan padang mahsyar. Pada kita akan jumpa macam mana nak selamat tu ada. Nak selamat tu nak kena ikut cara Nabi. Nak selamat tu kena ikut kehendak Allah Ta'ala. Nak selamat itu ikut amalan para sahabat Nabi. Hak tu yang akan menyelamatkan kita. Lalu dipanggil seorang demi seorang. Lalu keluar orang itu menghadap Allah. Dan bila melihat kepada Rabbul Alamin, dipanggil orang-orang yang pernah diinayanya orang itu untuk diberikan hasanah kebaikan kepada orang-orang yang terinaya itu. Jadi hari ini tuan-tuan, kita kena tipu, kita kena naya, kita ada habuan akhirat. Mungkin orang tipu kita, hutang tak bayar contohnya. Kita cuba minta cara elok tak mau bayar juga contohnya. Di sana Allah akan tuntut. Dia kena bayar di sana. Kita nak bayar di sana kan nak selesai di sini siap-siap. Mungkin kita buat nanya di sudut tubuh badan, kena penampak tumbuk kawan tu tak jawab, tak balas balik, kita kata tunggu di sana. Termasuk binatang tuan-tuan. Kalau binatang yang bertanduk tu Allah suruh tanduk balik. Begitu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cuma di sana pada bayar pada dah diberikan daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada kita kepada orang yang kita buat zalim, buat nanya. Ni kita muflis tuan-tuan. Tak boleh nak kata apa dah. Arahan, ambil kebaikan bagi ke dia. Kerana pada saat itu tidak ada pembayaran emas perak, maka orang-orang yang selalu menagih sehingga habis hasanahnya. Kalau dia buat zalim banyak, habis. Dah habis kebaikan dia, satu bahana lagi, hak dosa kawan tu kena bagi kat dia pula. Wal'iyadzubillah tuan-tuan. Kita takut jadi macam tu. Maka diambilkannya kemudian dari dosa-dosa orang yang diinaya itu untuk dipikulkan kepadanya. Dah habis bayar kebaikan, tengok hutang tak bayar, habis lagi. Kena ambil pula dosa, hak kata ada dosa, bagi kat dia.
Orang-orang yang dinaik untuk dipikulkan kepadanya, kemudian jika telah selesai semua, maka dia perintah. Semua mana? Semua umat. Cuba bayanglah duduk macam mana tuan-tuan. Cuma ialah kita hari ni nak selamat kita. Ni bulan Rejab kita pernah sebut. Nabi sebut dah, man salla isna ashar banallahu baitan fil jannah. Siapa boleh sembahyang 12 rakaat akan dihadiahkan mahligai dalam syurga. Kalau kita dah ada mahligai dalam syurga, kita tak akan lalulah proses-proses ni tuan-tuan. Nama kita dah tercatat dalam syurga. Rumah nak duduk dalam syurga dah ada dah tuan-tuan. Jadi kena bekal di dunia lah. Apa dia yang kata 12 tu? Arba'an qabla zuh. Ni bukan perkara kecil. Buat sunat qabliyah ba'diyah tu 4 rakaat sebelum zuhur. Jangan tinggal. Jangan tinggal 4 rakaat sebelum zuhur tu. Wa raka'atin ba'du, 2 rakaat selepas zuhur. Jangan tinggal. 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. 2 rakaat sebelum subuh. Siapa hari tu cukup 12, Allah sediakan mahligai dalam syurga Allah. Pi duduklah tuan-tuan. Kita ada kampung, ada taman dah, Raudatun min Riyadil Jannah. Kita dah boleh buat taman dah di sana, taman-taman syurga. Kalau 1 mahligai, 2 mahligai jadi taman tuan-tuan. Kalau tiap-tiap hari buat. Hak ni lah kita nak kena rebut, hak ni lah kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Bahkan pada hadis yang Nabi sebut, selepas sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah akan mengharamkan api neraka menjilat kulit kita. Kecil ke? Hani ni nak selamat. Pak, tapi kita kena buat lah. 4 rakaat sebelum zuhur, Allah akan mengharamkan api neraka jilat kulit kita. Kecil ke? Dan 2 rakaat selepas maghrib akan ditempatkan ke golongan ailiyin, golongan VIP. Kita nampak macam kecil 2 rakaat selepas maghrib, tapi nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Sebab sembahyang ni naik terima di langit tuan-tuan. Satu fardu yang tidak ada perantaraan. Kita nampak macam 2 rakaat selepas maghrib nampak kecil. Tak, sangat-sangat besar. Tidak ada nilai dunia tuan-tuan. Akan ditempat letak golongan VIP dalam syurga, golongan yang terutama dalam syurga. Takkan kita nak tinggal kot 2 rakaat selepas maghrib? Nampak tuan-tuan? Tu sembahyang. Apa sembahyang hak fardu telah lah tuan-tuan. Tak ada nak ganti dah hak fardu ni. Tak ada nilai ganti. Hak sunat kita kata pun kita kata tak ada nilai nak ganti tuan-tuan. Nilai dunia tak ada. Hak sembahyang sunat tu tak ada nilai dunia yang boleh bayar tuan-tuan. Jadi kita usahalah. Paksalah diri kita supaya disiplinkan diri kita, jangan tinggal sembahyang sunat rawatib. Hak fardu telah lah tadi jaga. Tadi kita Nabi pun sembahyang berjemaah Isra Mi'raj. Kita pun kena jaga hak tu lah. Jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Hak ni lah nak selamat ni, nak kita takut ni. Hak ni lah yang akan menyelamatkan kita. Bahkan pada hadis yang Nabi sebut, siapa boleh sembahyang 4 rakaat tanpa diketahui oleh siapa melainkan dia dengan Allah, maka terselamat daripada sifat kufur, terselamat daripada sifat munafik, terselamat daripada sifat zalim, terselamat daripada sifat fasik. Kecil ke tuan-tuan? Besar tuan-tuan. Terselamat daripada kufur, selamat pada syirik Allah Ta'ala. Dengan kita jaga sembahyang 4 rakaat, kita cuba buat sembahyang 4 rakaat, bini tak tahu, anak pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Jangan duk cerita siapa sampai mati. Melainkan kita dengan Allah. Terselamatlah tadi yang disebut tadi tuan-tuan. Kecil ke? Hak tu kita nak kena buat ni nak selamat ni tuan-tuan. Kalau hak tu kita boleh jaga buat, selamat tuan-tuan. Sebab apa? Dalam lalu immigration Allah Ta'ala tadi, malaikat nak tengok pertama sekali, tengok sembahyang dulu. Pasport nak masuk, nak bergerak ke alam mahsyar, ke alam syurga Allah Ta'ala semua, pasport pertama sembahyang. Tengok dulu sembahyang tu, okey tak okey? Okey sembahyang, masuk. Kalau tak okey sembahyang, dia cek macam-macam, jumpa macam-macam, cek macam-macam tu sebab nak cari nak tampung sembahyang tadi ni. Kacau. Bila kacau tu kacau habis tuan-tuan. Jadi balik sini tuan-tuan.
Kemudian dia telah selesai, maka semua diperintah kembalilah ke tempatmu, ke dalam neraka hawiyah wal'iyadzubillah. Hambat masuk dalam neraka. Dah tak ada apa, kebaikan dah tak ada dah, habis dah, muflis dah. Hak baik dia tu bagi dia buat zalim kat orang. Lepas tu tambah dosa lagi. Kerana pada hari ini tidak ada kezaliman, tidak ada perinayaan, sesungguhnya Allah amat segera perhitungannya juga pembalasannya. Maka pada saat itu tidak ada seorang malaikat yang muqarrab ataupun nabi malaikat berasa bahawa tidak akan selamat kecuali jika mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun rasa takut, malaikat pun rasa takut. Yang kita ni tak takut pada siapa? Suasana yang sangat menakutkan. Kita tengok lagi bagaimana hadis daripada Muaz bin Jabal daripada Nabi, bahawa Nabi sabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Ni tengok kita semua ni. Tidak akan bergerak kaki seseorang hamba hingga ditanya kepadanya 4 perkara. Nak kena selesai dulu 4 perkara. Ni dalam kita kata immigration Allah Ta'ala nak cek tengok. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Hak pertama sekali Allah tanya umurnya digunakan apa sampai habis. Umur kita buat apa? Allah bagi 60 tahun 70 tahun, hang guna ke mana umur hang? Satu persatu. Masa saat yang berpusing bergerak itu semuanya ada perhitungan. Akan ditanya soal satu persatu, daripada saat sampai kepada jam, sampai kepada hari, minggu, tahun dan sebagainya, semua akan ditanya satu persatu. Umur hang ni, hang buat apa? Adakah diguna manfaatkan menjadi hamba kepada Allah ataupun menjadi hamba yang kufur kepada Allah Ta'ala? Tu yang pertama. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Dan badannya apa yang ia telah rosakkan. Apa dia maknanya? Allah ku bagi tu badan hang buat apa badan hang? Ni tengok kayuh basikal tu anda tak boleh terima tuan-tuan. Dia kadang duk main kuliah subuh tuan-tuan. Tengok depa duk kayuh basikal dah. Nak duk pikak main subuh tak mana ni? Harap-harap dia berhenti sembahyang kat masjid lah. Duk kayuh basikal. Laki bini pun dah. Kalau main masjid, Masya Allah tuan-tuan, adakah kita kayuh kita ke masjid sampai ke tahap begitu tuan-tuan? Ni kita duk jaga bagus, jaga kesihatan tu, tapi kita pasal apa kadang-kadang boleh lalu cung ke depan masjid tapi tak berasa nak berhenti masjid ni tuan-tuan. Anak pun kena pikir tak tembus juga. Satu lagi duk tengok mengai ni mungkin sekemarau ni, ayak tak pernah ada tengok duk mengai ikan puyuh tengah hari kembang. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuklah kawan-kawan kita tu. Duk panas tu tuan-tuan, sanggup duk mengai ikan puyuh tu. Waktu asam kita kata dalam 10 minit 15 minit duk pegang mengai ikan puyuh. Allahu Akbar tuan-tuan. Nilai ikan puyuh tu dengan nilai sembahyang di masjid terang mana tuan-tuan? Ni Allah tanya. Kalau mengai ikan, tak salah mengai ikan puyuh tuan-tuan, tak salah. Mengai lah. Tapi cuma kalau ustaz lagi dahsyat. Sebab di sana disebut dalam dalam bab di sana, bab mengaji tuan-tuan, bab menuntut ilmu di jilid yang kedua kitab ni juga tentang kerosakan umat. Kerosakan umat, jangan kita duk nampak masyarakat ni rosak tuan-tuan. Ya, masyarakat ni rosak tetapi berpunca daripada ulama tuan-tuan. Jangan kita duk nampak kita kata masyarakat ni rosak betul saja. Tak. Rosak masyarakat dengan sebab rosaknya ulama. Abu Lis berkata, sekiranya ulama sibuk mengumpulkan dunia yang halal,
Ulama sibuk himpun kerja halal, pulun cari dunia, buat ladang kelapa sawit, buat ladang kebun getah, buat macam-macam, pulun sungguh dunia ni. Dia ulama, maka akan ditiru oleh orang awam. Orang awam pun ikut, tengok ustaz pun pulun sangat, bisnes akan punya bisnes, sudah pasti masyarakat awam akan ikut. Sedang mereka tidak mengerti sehingga terjerumus dengan dalam syubhah. Hang ulama tak apa pergi kebun, hang duk semayang dalam kebun tu. Hang semayang kan, tapi orang awam ni tuan-tuan, dia buat kebun getah mungkin sampai tak semayang pun buat kerja letih. Buat meniaga sampai pun letih. Dah terlibat dengan syubhah. Nampak situ. Hak puncak ulama. Awak kerti ni, masyarakat awak akan ikut. Hak ulama pulun yang ulama cari yang halal, himpun halal yang banyak, maka hak masyarakat akan terlibat dengan syubhah. Tengok pula. Apa boleh sebut lagi? Adapun sekira mana ulama yang sudah terlibat dengan perkara-perkara yang syubhah, benda yang kita kata ialah sampai tak meh mayang masjid, contohnya duk pulun pergi cari buat kerja apa semua, dia ustaz tak meh masjid, buka bisnes tak meh mayang jemaah masjid. Syubhah tak? Syubhah. Hang tu ustaz, hang tahu halal haram, hang lebih tahu daripada orang. Masyarakat tengok, oh ustaz pun tak meh masjid, pergi Mekah pusing Kaabah 2, 3, 4 kali pun tak meh masjid, umrah pergi lalu tak meh masjid. Syubhah tak? Syubhah. Kami ustaz tak meh, kami pun apa masalah? Tengok, apabila ustaz orang-orang yang faham ni terlibat perkara syubhah, maka akan diikuti oleh orang awam, sedangkan mereka tidak membezakan di antara syubhah dengan yang haram. Masyarakat awam dia tak beza. Jadi kalau ustaz-ustaz, tok guru dah terlibat syubhah, masyarakat akan terlibat yang haram. Itu dia kesimpulannya. Sehingga terkena yang haram. Adapun bila ulama telah tersentuh, telah makan yang haram, dah terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penipuan, maka ketika itu orang awam dia kata apa? Tu ustaz pun buat, ustaz pun terlibat. Sebab tu isu kongsi makan dulu nak sebut tuan-tuan. Skim cepat kaya tuan-tuan. Depa nak bagi laku produk depa pun ustaz. Ambil ustaz 2, 3 orang ustaz, boh jadi duta. Hang tengok hangpa tak percaya lagi ustaz. Tak percaya lagi ustaz. Tu. Sedangkan perkara syubhah, benda yang haram, tipu orang. Termasuk dulu kita cerita kongsi yang dah lingkup tu, kopi 4 belalang Ada seorang hamba Allah mai jumpa anak ustaz, habis 100,000 tuan-tuan. Dia masuk duk sonok duit pencen habis 100,000, lepas tak ada apa. Masuk kopi 4 belalang. Lepas tu kita jadi tu imam, kita jadi ustaz pula, duduk kempen orang, bina rangkaian pula. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau dah kita dah terlibat yang haram, masyarakat akan menjadi kufur terus tuan-tuan. Ada mai jumpa anak, pujuk ustaz mailah sama kami ni nak buat package umrah 3,000. Akan dulu masa kes tipu umrah banyak dulu ni, yang kata apa, bayar murah boleh pi apa semua tu, pulun nak pakai kita. Dok tahu kita ni muka duk pi Mekah lalu ni, taji duk kita pun duk pi Mekah lalu, orang kenal, duk bawa orang apa semua nak pakai tuan-tuan. Dia habaq ni, tengok ni ada boleh pi dah apa semua. Kebetulan jiran anak memang boleh pi pun ada tu. Dia lepas 1 kumpulan 2 kumpulan, lepas tu yang kes tak selesai lagi, Jabatan Pendidikan Terengganu. Tengok orang ada keluar, sampailah jadi kes mahkamah tuan-tuan, kes penipuan itu. Jadi masyarakat kita pun jadi tak boleh nak fikir tuan-tuan. Berkata ustaz bodoh ni, ustaz tu dia buat mengai, buat umpan tuan-tuan. Dia lepas ustaz 2, 3 orang, dia sponsor tok guru ustaz 2 orang 3, jadi duta dia
Kutip-kutip, lepas tu dia nak cari tak tahu tak mana dah. Ini dia. Apabila ustaz ataupun ulama dah terlibat perkara yang haram, masyarakat jadi kepiak terus. Kepiak macam mana? Dia kira duit saja. Kira dapat. Halal haram tak kira dah. Jadi sebab tu tuan-tuan, rosaknya masyarakat berpunca rosaknya ulama. Tu. Tak betulnya masyarakat sebab tak betulnya ulama. Jadi hadut ke atas ulama-ulama jangan ada berasa selesa sangat. Kalau rosak masyarakat ni sebab rosaknya ulama. Kalau baik ulama, baiklah masyarakat. Kalau elok ulama, eloklah masyarakat. Itu asas dia, rangkaian dia begitu tuan-tuan. Termasuk disebut benda yang sama ni, Nabi sabda, al-alimu idza fasada, jika seseorang alim itu telah rosak, maka rosaklah alam ni seluruhnya. Akan rosak sebut. Termasuk Hasan Basri pun sebut benda yang sama juga tuan-tuan. Jadi balik tadi kita nak tanya ni, badan kita apa kita buat yang kedua. Wa an ilmihi ma amila bih. Ni yang melibatkan ulama ni. Apabila ada ilmu ataupun ia pergunakan apa yang telah digunakan ilmu dia. Dah ada ilmu, apa digunakan? Hampa apa dengan ilmu tu? Akan ditanya oleh Allah satu persatu. Hak tu utamanya hak kami, hak ustaz-ustaz ni lah, hak mengaji usuluddin syariah, yang mengaji bidang Quran apa semua, yang tahu halal haram ni, kami akan paling banyak ditanya. Takut tuan-tuan? Kerana Allah kata, Allah akan kita kata akan lempak pergi muka tuan-tuan. Lempak pergi muka. Aku bagi ilmu ke hampa, hampa cari makan dengan tu. Hampa maknanya aku bagi kesenangan hampa. Jadi apa yang hampa buat untuk umat, dia kena fikir tuan-tuan. Ilmu yang Allah bagi kita guna untuk apa? Sebab tu Sufyan Ats-Tsauri sebut, dia macam rukun lah, nak dapat ilmu ni kena ada 5. Yang pertama dengar. Tuan-tuan ni dengar. Duduk jangan duk menyembah. Dengar. Diam. Yang pertama ni diam. Kau dengar. Pertama diam. Duduk ni diam. Duk menyembah tak boleh buat apa? Diam. Yang kedua, dengar sambil fikir. Cuba faham. Dah fikir, dah cuba faham. Lepas tu cuba hafal. Ingat. Diam. Dengar, fikir. Oh, faham. Dah faham? Cuba hafal. Cuba ingat. Sama ada dia hafal ataupun dia tulis. Dia lupa tengok balik, ingat. Yang keempat, hang dah ingat, cuba amalkan. Kena buat. Kena buktikan. Amal. Dah kita buat semua tu. Yang terakhir, yang kelima, kena habang kat orang. Kena cerita kat orang. Main kita pakat-pakat buat. Itu baru ilmu yang sebenarnya. Tangga dia begitu. Itu ilmu yang sebenar, ilmu yang betul. Dia kena ikut tertib tu. Jadi ikut tertib tu mudah tuan-tuan. Jadi di sini ilmu akan ditanya kita buat apa. Tengok sini. Dan yang seterusnya dia kata wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan yang keempat, dan hartanya dari mana ia dapat dan di mana ia belanjakan. Akon keluar masuk ada tuan-tuan. Hak masuk kok mana, hak buat keluar kok mana. Tak ada satu pun tercicir. Allah akan tanya satu persatu. Pendapatan kita kok mana? Dah dapat pendapatan hang belanja kok mana? Hari ni kita boleh tak tipu lagi. Kita kata lembaga hasil boleh tipu lagi, hak hasil dunia ni boleh kilas sana kilas kau ni, tapi hak Allah tak boleh tuan-tuan. Ni faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hampa buat sikit pun, kecil pun, zarah ni macam mana? Nak bagi kita tengok ni, kuman COVID ni kita nampak tuan-tuan? Tak nampak. Tu zarah-zarah, molekul-molekul yang kecil tu kita tak nampak hari ni. Nak tengok mata kuman COVID ni kita tak nampak. Kecil sebegitu, kuman ada tuan-tuan.
Nampak tak nampak? Sekecil begitu akan dikira oleh Allah Ta'ala. Kalau betul lah kita kata orang yang buat kuman, cipta kuman, buatlah, kita kata buat formula ni jadi kuman, menyebabkan orang sakit semua. Cuba bayang dosa dia banyak mana tuan-tuan. Kita kata sekecil itu pun dicatat, tulis oleh Allah. Hak baik diberi ganjaran yang baik. Sebab tu orang mati syahid, orang yang pi haji, dalam kita kata pi kena debu apa semua, itu akan menjadi penyaksian di hadapan Allah. Termasuk kita main masjid kena, kita kata kena ayak apa? Percik-percik debu, kita kata termasuk percik ayak kena ke kita tu, semua akan menjadi penyaksian di hadapan Allah. Ni ditanya. Perbelanjaan kita atok macam mana? Sebab tu kita tak boleh cincai tuan-tuan. Akaun kita, orang Islam kalau faham betul-betul akaun keluar masuk. Ni nak abang kita orang Islam kena ada akaun keluar masuk tuan-tuan. Yang duk kira masuk je, hak keluar bukan nak tengok. Pi ke mana? Sebab di sana ada hak Allah Ta'ala melibatkan zakat. Hak orang miskin. Kena detail tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang kita ni buat tak ambil kisah. Tak ambil kisah bab kita kata bab ekonomi, bab matematik, bab kita kata accountant ini. Jadi kita tahu pendidikan kita, maknanya kita mesti masuk Islam, pendidikan accountant buat ni buat siapa? Melibatkan dosa pahala, melibatkan syurga neraka. Bukan mengaji untuk lulus periksa. Sekurang-kurangnya dia tahu tadi, aku masuk ke mana ni, aku keluar ke mana. Akad tahu tutup akaun. Hak ni pendidikan yang perlu dimasukkan kepada anak-anak pelajar tuan-tuan. Ni mengaji dengan accountant, curi sana, curi sini, tipu sana, tipu sini, pelari sana, pelari sini. Betul tak? Ni akan ditanya satu persatu. Wal-a'yadzubillah tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan. Akrimah berkata seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata, saya ayahmu ketika di dunia. Maka anak itu memuji tentang kebaikan-kebaikan ayahnya. Lalu ia berkata, wahai anakku, kini saya berhajat kepada hasanahmu, kebaikanmu. Tolong bagi kat pak sikit. Walaupun sebesar zarah. Anda tengok, walaupun sebesar zarah. Kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang engkau lihat ini. Kengerian padang mahsyar. Takut tuan-tuan. Apa kata anak? Jawab anaknya, saya juga takut macam pak takut, macam ayah takut, saya pun takut juga. Dari apa yang engkau takutkan itu. Kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu walaupun sedikit pun. Pak meminta sedekah, minta tolong ke anak. Anak kata tak boleh pak. Saya pun takut macam pak takut juga. Si bapa ni tak selesai lagi. Ini kita hak tok laki ni tuan-tuan. Kita ni banyak tanggungjawab tuan-tuan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita ni hadap main masjid ni jangan rasa selesa sangat. Anak bini kita di rumah. Tu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Ni minta sedekah ni. Minta sedekah ke anak. Beban banyak tuan-tuan. Lepas tu pula pergi jumpa tu bini pula. Dia kata apa tuan? Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya, saya dahulu suamimu di dunia. Maka dipuji oleh isterinya tentang dirinya. Lalu berkata, saya ni minta kepadamu tentang satu kebaikan. Hantar bagi kat aku satu. Kedua, kalau saya bisa menyelamatkan diri apa yang engkau lihat ini. Bini kata apa? Saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti mana yang engkau takut. Ini pun tak bagi juga tuan-tuan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tad'u musqalatun ila hamliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurbah. Dan orang yang keberatan pikulan tanggungjawabnya itu akan memanggil orang lain untuk memikulkan sebahagian, tidak dapat dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Nak abang kata siapa tak boleh tolong siapa di hari kiamat. Pak tak boleh,
Anak tak tolong pak, bini bukan tak tolong, dia pun tak mau nak tolong. Ini tuan-tuan, ini kita nak kena tengok tuan-tuan. Nak kena beringat. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam innal kafira la yuljamu bi'araqihi min tuli dzalikal yawm hatta yaqulu ya rab irhamna walau ilan nar. Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu, sehingga ia berdoa, ya Tuhan kami, kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka. Maksudnya masuk neraka tapi kasihanlah aku sama. Siapa? Orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah kita takut bimbang tuan-tuan. Takut bimbang macam mana? Kita nak kena memperbanyakkan kebaikan kita. Kita nak kena banyak meminta ampun kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah kata aku sesungguhnya maha pengampun. Pasal apa hampa tak minta kat aku? Pasal apa hampa tak pohon pada aku? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hampa minta pada aku, sebenarnya aku sangat dekat dengan kamu. Minta. Ud'uni astajib lakum. Hampa minta, aku nak bagi. Aku nak ampun, nak maaf apa? Tapi adakah kita buat tuan-tuan? Inilah kita nak kena tengok muhasabah balik. Tengok diri kita, suluh diri kita balik. Perbanyakkanlah beristighfar. Sambil duduk-duduk pegang tasbih, sambil naik motor, sambil bawa kereta, bawa bentur payah sikitlah. Bawa kereta tu, sambil bawa kereta, tasbih, istighfar kepada Allah. Sambil berjalan main masjid, istighfar kepada Allah. Kita dosa banyak tuan-tuan. Sebab tu Nabi sendiri baca dalam tayat, Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu. Itu isyarat kepada kita. Kita banyak dosa. Dosa yang kita sedang, dosa yang kita tahu, dosa kita tak tahu. Minta ampun pada Allah. Perbanyakkan minta ampun. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Minta. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, Nabi sebut. Orang yang bertaubat kepada Allah, minta ampun pada Allah, Nabi kata seolah-olah tak pernah buat dosa. Allah akan ampun. Allah akan ampun. Tapi mintalah. Kita minta pada manusia belum tentu, tapi minta pada Allah. Terutama ketika sujud, turun sujud tu minta, ya Allah, ampunlah dosaku yang telah lalu, yang ku sedang, yang ku tak sedang. Minta tuan-tuan. Dah takut tuan-tuan, takut ini. Wallahu alam, mudah-mudahan akan menjadi manfaat untuk kita bersama tentang peringatan suasana pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita terselamat, terselamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ada aku nak tanya apa tuan-tuan? Tak ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba', min du'a la sujabu lah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir kuburana wa kubur abaina bi nuril Qur'an. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ilayka nashku wa iyyaka narju an tarfa'anna minal bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'irin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk satu